Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha, guru-guru penolong kanan yang saya hormati, guru-guru, warga SKBRP serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, namun pihak sekolah berusaha untuk memberikan input dan peringatan kepada semua warga sekolah, khususnya murid-murid yang dikasihi, tentang kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada panitia pendidikan Islam di atas usaha yang bersungguh-sungguh yang diberikan walaupun dalam musim pandemik ini dan juga takwim sekolah yang sangat padat. Kita tidak dapat menjalankan program ini seperti tahun-tahun sebelum ini, di mana kita berkumpul di Dewan Al-Barakah disebabkan penjarakan fizikal dan juga menjaga kemaslahatan diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sebarang wabak penyakit. Saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua murid SKBRP serta warga sekolah bahawa salah satu tunjang keimanan kita adalah kepercayaan kepada Rasul. Oleh itu, tunjukkanlah kecintaan kita dengan memperbanyakkan salawat dan zikir. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat pada hari akhirat kelak. Hadirin yang saya kasih sekalian, sebagai seorang Muslim, solat adalah tiang agama. Jangan sesekali kita meninggalkan solat. Solatlah 5 waktu dan jangan ditinggalkan. Saya percaya ustaz dan ustazah di sekolah ini sering mengingatkan perkara ini kepada kita semua. Kem Bestari Solat dijalankan bermula seawal murid-murid berada di tahun 1 hinggalah ke tahun 6 untuk memantapkan solat di samping pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Jadi sempurna bulan yang mulia ini, bulan Maulidur Rasul, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini melancarkan program Kem Bestari Solat SKBRP untuk sesi 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang berusaha Cik Aminah binti Sa'id, guru besar Sekolah Kebangsaan Rahman Putra. Yang berusaha Encik Burhan bin Ibrahim, Penolong Kanan 1 SK Bukit Rahman Putra. Yang berusaha Encik Zalatif bin Mustafar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Zainal Abidin bin Yaakob, Penolong Kanan Core Curriculum. Yang berusaha Encik Muhammad Yusuf bin Zulkifli, Penolong Kanan PPKI. Dan yang berusaha Puan Azila binti Mariani, Penolong Kanan Petang, Barisan Pentadbiran, guru-guru, warga SK Bukit Rahman Putra, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Yang bermaksud, dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang Rasul yang sudah ada beberapa orang utusan sebelumnya, beberapa orang Rasul sebelumnya. Apakah jika dia tiada atau mati atau dibunuh, kamu akan kembali berpaling menjadi kafir? Barang siapa menjadi kafir, dia tidak akan merugikan Allah, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang bertuah dan berbahagia ini kita dapat bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam satu majlis ilmu atas talian. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam majlis ilmu atas talian ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, dan malaikat-malaikat, tentera-tentera Allah yang ada di langit mencatat-catat nama kita sebagai orang yang diberkati oleh Allah, sebagai orang yang melakukan kebaikan, sebagai orang yang ingat akan Nabi, sebagai orang yang cinta kepada Allah, sebagai orang yang nak ubah diri dia menjadi orang yang bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malaikat tulis nama kita dan sembahkan depan Allah. Ya Allah, inilah nama mereka-mereka yang hadir dalam majlis ilmu-Mu, ya Allah. Berkatilah mereka, ampunilah mereka, mudahkanlah urusan mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat-malaikat, insya-Allah. Adik-adik SK Bukit Rahman Putra yang dikasihi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sekarang ini
berada dalam bulan Rabiul Awal. Bila sebut bulan Rabiul Awal ini, di dalam bulan Rabiul Awal itu ada terisi suatu peristiwa yang sangat agung. Suatu peristiwa yang sangat-sangat dinantikan oleh sekalian alam. Seluruh alam semesta bergembira dengan peristiwa itu. Apa peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rabiul Awal itu? Peristiwanya ialah peristiwa kelahiran junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi ini disebut sebagai Maulidur Rasul. Suatu kelahiran yang agung, suatu hari yang sangat dinanti-nantikan untuk diraikan oleh penduduk dunia, terutamanya umat Islam di seluruh dunia. Sebab itu dekat Malaysia juga kita meraikan sambutan Maulidur Rasul. Kalau sebelum ini, sebelum PKP lah, dulu-dulu dapat bersemuka, ramai orang bila tiba masuk dalam bulan Rabiul Awal, mereka akan buat satu program pertandingan perarakan Maulidur Rasul. Ada yang buat spanduk, ada yang duduk atas highlight, lepas tu pakai baju cantik-cantik, pakai baju Melayu, bersampin, bersongkok, ada yang pakai jubah, ada yang pakai serban. Kemudian dipakainya mic copong tu, mic copong tu dilaungkan dengan penuh kegembiraan, dilaungkan dengan penuh kemeriahan. Apa laungan tu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Duk pusing sekolah. Duk berharap pusing, ada yang pusing masjid, ada yang pusing tempat kerja. Macam-macam, ada yang pusing kampung. Bermula daripada sini, pusing kampung berselawat sampailah ke penamatnya. Kemudian mengah semua letih. Dah habis gas dah. Kemudian ada pula satu kumpulan makcik-makcik ni yang menyediakan makanan ni, bagi dia orang minum, bagi dia orang makan, tenaga segar kembali. Dengar pula ceramah, dengar pula qasidah. Zahara dinul muayyad bizuhuri Nabi Ahmad, Zahara dinul muayyad bizuhuri Nabi Ahmad, Ya hanana bi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Ya hanana, ya hana, tong ketuk gendang kan. Ya hanana, ya hanana, kasidah kan, macam-macam. Itu sambutan di Malaysia lah. Kenapa dibuat sambutan begitu? Nak tunjukkan gembiranya, beruntungnya kita kerana dapat meraikan kelahiran junjungan besar, rahmat sekalian alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Maulidur Rasul ini disambut juga di peringkat sekolah. Sebab itulah dekat sekolah SK Bukit Rahman Putra sekarang ni, dia buat juga sambutan Maulidur Rasul, walaupun tak diadakan secara bersemuka disebabkan kekangan kita dengan virus COVID-19 ini, tetapi ingatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Kita jalankan juga macam mana sekalipun, sambutan Maulidur Rasul tetap kita laksanakan walaupun atas talian. Walaupun kita jalankan atas talian, supaya kita ingat dan tidak pudar ingatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Baik, saya ingat kecil-kecil dululah, masa saya sekolah rendah dulu,
Saya pun pernah duduk di SK juga dulu. Sebelum dah alam dewasa sekarang ni, dah bergelar sebagai penjawat awam, dah jadi seorang ustaz, dah jadi seorang imam, dah jadi seorang penceramah bebas sambilan. Saya juga pernah melalui situasi seperti adik-adik. Pernah berada di sekolah rendah. Dan kenangan semasa saya berada di sekolah rendah itu masih segar dalam ingatan saya sampailah sekarang ini. Apa antara kenangan saya masa sekolah rendah kecil-kecil dulu? Bila tiba bulan Rabiul Awal, stesen radio, televisyen berlumba-lumba duduk siarkan lagu-lagu syiar nak ceritakan tentang kelahiran Nabi. Masa tu kecil-kecil saya tak kenal Nabi siapa. Tetapi disebabkan ada usaha daripada stesen radio televisyen inilah, dia putar lagu, jadi kita kenal secara tak langsung. Saya cari jugalah zaman sekarang ada tak disiarkan lagu-lagu yang masa zaman-zaman saya kecil dulu. Tak ada sangat dah. Ada pun kena cari. Apa lagunya Ustaz? Lagunya begini. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang indah penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya. Diang gembira meraihkannya, lahirlah zuriat yang utama. Sambung ramai-ramai. Tercipta satu. Dia tak jadi ceramah lah. Dia jadi konsert live online pula ni. Nampak tak adik-adik? Maksudnya, itu zaman kecil saya. Hiasan zaman kecil saya, radio-radio, televisyen, diputarkan lagu-lagu begini secara tidak langsung. Ingatan saya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita jadi ingat. Kita jadi tahu, Rabiul Awal automatik. Rabiul Awal Maulid Rasul, bulan kelahiran Nabi. Tercipta satu sejarah, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ayah Nabi nama Abdullah, emak Nabi nama Aminah. Rahmat sekalian alam. Jadi kita ingat, kita kenal Nabi. Begitu. Itu zaman saya kecil-kecil dululah. Alhamdulillah ada hiburan-hiburan yang boleh ingatkan saya kepada Nabi. Sekarang ini kalau tidak ada sekalipun kita cari tak jumpa kan. Adik-adik kena cari sampai jumpa. Kalau pun radio tak siar, televisyen pun tak siar, carilah lagu-lagu yang boleh ingatkan kita kepada Nabi, yang boleh ingatkan kita kepada Allah, yang boleh ingatkan kita akan kebaikan, supaya lagu-lagu yang kita dengar tu boleh didik jiwa kita. Jangan dengar lagu yang ngarut-ngarut. Saya ingat beberapa tahun lepas viral satu Malaysia. Lagu dia apa saya lupa. Ingat-ingat lupa lagu. Apa lagu tu? Menghitung mati apa? Menghitung menunggu mati agar kau jumpa yang dinanti. Semoga. Tu dia kembang hidung. Semoga lagu hitung mati agar kau jumpa yang dinanti. Duk hitung nak mati sebab gagal dalam percintaan. Islam tak ajar kita dalam bercinta kita gagal ni minta nak mati. Tak begitu. Dah gagal dalam bercinta, carilah orang lain. Jangan duk bercinta lagi sekolah rendah. Belajarlah dulu. Islam ni bukan agama suruh kita duk tunggu mati. Tak gitu. Islam ni satu agama yang menyuruh kita masa hidup ni sediakan bekalan supaya kita dapat jumpa dengan Allah dalam keadaan kita
penuh dengan bekalan-bekalan pahala. Macam gitu. Ni menunggu mati apa kerjanya ni? Menunggu mati agar kau jumpa yang dinanti. Apa dah? Itu dulu-dululah. Itu 2-3 tahun lepas. Yang lagu Melayu. Yang minat lagu Hindustan, cara Hindustan. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे berguling atas pokok, berguling atas bukit, dicaras, semua bukit dicaras, berguling. Menari dekat tiba-tiba dalam hutan, tiba-tiba dekat salji pula. Boleh berubah sekelip mata. Macam mana dia terbang ke sana. Begitu pula. Yang Korea, cara Korea. Bumbaya, Bumbaya, macam-macam lah lagu Korea kan. Bandar Tasik Selatan, BTS lah. Hitam pink lah. Macam-macam kumpulan nasyid. Tapi kumpulan nasyid pula, kumpulan Korea. Jadi tak salah kita nak berhibur, tetapi carilah hiburan yang boleh didik jiwa kita supaya kita kenal Allah. Kita buat benda-benda yang baik, insya-Allah. Baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila tadi ustaz bagi tahu kita sekarang ni berada dalam bulan Maulidur Rasul. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Di dalamnya ada kelahiran Rasul, Maulidur Rasul. Apa tuntutan yang digalakkan untuk kita lakukan sepanjang kita duk kenal Nabi ni? Sepanjang kita duk kenal Nabi ni, kita kenal Nabi, apa perlu kita buat? Orang tanya kepada kita, kenal tak Nabi? Kenal? Sayang tak Nabi? Sayang? Suka tak Nabi? Suka? Macam mana rupa Nabi? Apa yang Nabi buat semasa hidupnya? Tak tahu. Macam boleh gitu? Kita nak kenal seseorang, nak cinta seseorang, nak kasih kepada seseorang, kita kena kenal dia. Sama juga macam Nabi. Kita nak sayang Nabi, kita nak cinta Nabi, kita nak tahu sunnah Nabi, kita mesti kenal Nabi. Macam mana kita nak kenal Nabi? Ustaz kongsikan sedikit sebanyak. Bagaimana ciri-ciri fizikal Nabi seperti yang dibagi tahu oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi ni seorang ulama hadis yang hebat. Dia mengarang satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam At-Tirmizi rupa Nabi. Yang pertama sekali, rupa Nabi. Rupa Nabi ini seperti bulan purnama. Cantik, indah rupa Nabi ni. Setiap orang yang pandang Nabi, kemudian dia balik rumah, dia akan merindui lagi nak tengok Nabi. Tak bosan tengok Nabi. Menung, macam handsome-nya. Seronoknya tengok Nabi. Seronok tengok Nabi. Sebab rupa Nabi ni bercahaya seperti bulan purnama. Sebab itu ada kasidah-kasidah yang direka-reka oleh orang yang puja, memuji, kagum dengan keindahan wajah Nabi. Apa kasidahnya? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi, qamarun, wa jamil, وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. Apa maksudnya? Seperti bulan purnama, seperti bulan purnama, penghulu kami, seperti bulan purnama. Ataupun ada kan lagu orang puja-puji Nabi kan? Orang nak bagi tahu, nak zahirkan handsome-nya Nabi, rupa Nabi ni seperti bulan purnama. Ya Badratim, ya Badratim,
min hadza kulla kamali madza yu'abiru an ula kama qali. Wahai purnama yang indah lagi sempurna. Bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Tak terluar dengan kata-kata handsome-nya Nabi ni. Setiap orang yang memandang Nabi akan rasa tenang. Bila balik rumah, rindu nak jumpa dengan Nabi. Rupa Nabi ni handsome, putih kemerah-merahan. Macam ustaz kot. Ustaz tak putih sangat ni. Sawo matang kot. Ini putih ni ustaz. Cahaya ni. Lampu bagi putih sebenarnya. Tak ada lampu ni. Hangus. Sekarang ni musim panas. Kemudian bulu kening Nabi seperti bulan sabit gitu. Cantik, handsome, lebat bulu kening Nabi. Kemudian Nabi sentiasa tersenyum. Rambut Nabi kemas, disikat rapi, ikal rambut Nabi. Dan rambut Nabi ni dipanjang sikit. Rambut ustaz kan pendek kan, dipanjang sampai ke sini. Tapi Nabi urus dengan elok. Tak adalah menggebang macam hantu Kak Limah. Ya Allah, hantu Kak Limah menggebang gitu rambut. Woi, mana boleh jadi Nabi gitu. Orangnya menjaga penampilan rambutnya, kemas, disikat rapi. Nabi seorang yang pembersih. Kemudian apa lagi? Kemudian dada Nabi tegak bidang. Dada Nabi rata, dengan perutnya rata. Tapi orang kita sekarang ni, maksudnya Nabi ni seorang yang jaga kesihatan lah. Makan tak banyak, tidak berlebihan, berhenti sebelum kenyang. Nabi, Allah pun bagi tahu dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada ulama bagi tahu, nak bagi tahu cantiknya tubuh Nabi. Kalau diturunkan air daripada atas lalu ikut dada Nabi, air itu akan meluncur laju turun sampai ke bawah. Tapi kita makan banyak apa semua, air turun daripada atas, air turun lalu ikut dada kita, sangkut dekat perut. Allah, sebab apa? Sebab perut kita boroi. Makan banyak. Nabi dah lagi tahu dah, berhenti sebelum kenyang. Gitu. Perut saya alhamdulillah okey, steady lagi. Baiklah. Kemudian apa lagi? Kemudian tinggi Nabi. Nabi ni sederhana tinggi. Dia tak tinggi sangat. Ya Allah, tingginya macam Allah, macam galah. Tidak. Dia tak rendah sangat. Oleh kemetot pendeknya. Ya Allah, tidak. Nabi ni sedang-sedang sederhana dia. Sederhana dia, sedang-sedang saja. Kemudian macam mana cara Nabi berjalan pula? Bila Nabi berjalan laju. Ada riwayat mengatakan seolah-olah Nabi menuruni bukit berjalan tu. Nak bagi tahunya Nabi ni tidak berlengah-lengah dalam urusan dunia. Nabi cepat nak selesaikan sesuatu pekerjaan, urusan dekat dunia ni. Kemudian Nabi dengan orang pula. Nabi dengan orang, sahabat-sahabat ke siapa-siapa panggil Nabi, Nabi sangat menghormati orang yang panggil dia. Bila orang panggil dia Muhammad, Rasulullah, Nabi duduk belakang ni, Nabi akan palingkan bersama-sama dengan badannya nak menghormati seseorang yang panggil dia tu. Contohlah kat belakang, ustaz pergi belakang kan, Muhammad, Nabi akan palingkan badan dia sekali. Nampak? Bukan paling kepala je. Apa? Nak apa? Pernah panggil? Bukan gitu, dia paling dengan badan sekali, pusing dengan badan sekali. Nak menunjukkan Nabi ni menghormati kepada orang yang memanggilnya ataupun orang yang ada apa-apa urusan dengan dia. Begitu. Boleh secara ringkas. Secara ringkas. Jadi kalau orang tanya kita lepas ni, awak cinta, sayang Nabi?
Sayang. Cinta Nabi. Cinta. Kasih Nabi. Kasih. Yuku, kenal ke Nabi? Kenal. Macam mana rupa Nabi? Rupa Nabi cantik seperti bulan purnama. Putih, kulit Nabi putih kemerah-merahan. Rambut Nabi ikal. Nabi ni sederhana tinggi. Dada Nabi bidang. Nabi berjalan cepat. Kita sekurang-kurangnya kita kenal sikit sebanyak. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh ulama hadis Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey. Itu yang pertama. Bila kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal Nabi supaya betul-betul kita terbukti cinta dan kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi pun dah kenal. Sekarang ni apa yang kita nak buat supaya kita cinta kasih kepada Nabi? Nabi pun sayang dekat kita. Apa kita perlu buat? Yang pertama semestinya kena buat, wajib buat, iaitu apa? Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi. Macam mana lafaz selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kalau kita tak ingat lah Ustaz, macam Ustaz sebut lafaz tu macam pelik je, macam kami tak biasa sangat lah Ustaz. Sebut lafaz yang biasa kita dah dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita dituntut untuk berselawat? Sebab apa? Sebab Allah juga berselawat kepada Nabi. Dalam satu ayat suci Al-Quran, Allah bagi tahu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa maksudnya? Supu pula maksud lepas ni. Kita kan, kalau yang lelaki kan biasa pergi solat, apa dipanggil, solat Jumaat. Pergi solat Jumaat. Bilal kan ada sebelum khatib imam tu naik, Inna Allah wa malaikatahu, pegang tongkat tu kan sebelum serahkan kepada imam. Imam pun naik ke atas tu, Ittaqullah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nak bagi tahunya sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan padanya. Kita dituntut untuk berselawat. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Sesiapa yang berselawat kepadaku, Nabi bagi tahu 1 kali, Allah akan berselawat kepada dia berapa kali? 10 kali. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Mudahnya nak dapat pahala. Dengan berselawat kepada Nabi, berganda-ganda pahala kita dapat. Sebab itu kita kena banyakkan berselawat. Duduk sekejap. Saya dekat sekolah saya kan, ada seorang budak tingkatan 5. Dia sembang sekejap. Lepas tu bila dia dengar ustaz duk mengajar kan, saya duk mengajar, dia pun mulut dia, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Saya nampak, tengok. Saya tanya, Syamil, nama dia Syamil. Syamil buat apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ustaz. Ingat pada Nabi, sekarang ni akhir zaman. Tak tahu lepas ni apa jadi.
Oh, baguslah macam tu. Bila kita selawat pada Nabi, Ustaz, nanti Nabi tolong kita dekat akhirat. Macam tu. Sampai macam tu sekali dia sayang, ingat kepada Nabi. Jadi, kita kena banyakkan lisan kita, lidah kita untuk berselawat, mendoakan kesejahteraan, ucapkan kesejahteraan, penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Seterusnya, walaupun kita dituntut untuk berselawat kepada Nabi, kita digalakkan untuk selawat kepada Nabi, tetapi dalam Islam ada satu ancaman bagi mereka yang bila disebut nama Nabi, dia tidak kembali berselawat kepada Nabi. Apa ancaman dia? Malaikat Jibril Allah alaihi salam akan doakan, celakalah dia, laknatlah dia, orang yang tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi, dia tak balas, dia tak kembali berselawat. Malaikat Jibril udah dia, celakakan dia, laknat dia. Dan Nabi aminkan. Amin. Allah Nabi doa aminkan. Habislah, rugilah hidup kita. Dalam malaikat doakan kecelakaan untuk kita, Nabi pula aminkan. Oi, rugilah hidup kita. Tak guna kita hidup. Ya ke Ustaz? Ya. Dalam satu hadis Nabi pernah bagi tahu, pernah diceritakan, ada satu hari Nabi nak naik menyampaikan khutbah. Khutbah kan kena naik tempat tinggi. Cerita dia, sebelum dibina mimbar untuk Nabi menyampaikan khutbah tu, masa Nabi bagi khutbah tu, Nabi tak ada mimbar masa tu. Tetapi memandangkan orang Islam dah makin ramai peluk agama Islam kan, sahabat pun cadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, buatlah satu tempat tinggi supaya bila Nabi duduk atas tu, Nabi berkhutbah, yang kami jauh-jauh ada dekat belakang, sahabat-sahabat ni boleh nampak Nabi. Nabi pun setuju, angguk, baiklah. Lalu sahabat pun buatlah satu mimbar 3 anak tangga. Maksudnya Nabi nak naik mimbar tu, Nabi kena panjat 3 anak tangga. Masa Nabi nak panjat 3 anak tangga tu, nak sampaikan khutbah, Nabi panjat tangga yang pertama, Nabi sebut apa? Keluar satu perkataan daripada mulut Nabi, amin. Tiba-tiba Nabi sebut amin. Sahabat pun pandang sama sendiri. Hui, Nabi sebut apa? Apa yang Nabi aminkan? Kemudian Nabi pun panjat tangga kedua pula. Nabi pun sebut sekali lagi, amin. Sahabat heran lagi. Nabi sebut amin apa ni? Apa yang Nabi aminkan? Nabi pun panjat tangga yang ketiga. Nabi pun sebut lagi, amin. Sahabat duk tanya-tanya, apa yang Nabi aminkan ni? Kemudian dia orang pun buat keputusan. Sahabat buat keputusan, tak apa, nanti lepas Nabi habis baca khutbah, Nabi turun, kita pergi tanya Nabi. Nabi pun sampaikan khutbah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sampailah habis khutbah, Nabi pun turun. Nabi turun daripada mimbar. Sahabat pun pergi meluru mendapatkan Nabi. Ya Rasulullah. Oh ya sahabatku, kenapa? Kami tadi semasa Nabi nak panjat naik nak sampaikan khutbah tadi, kami dengar dengan jelas Nabi sebut 3 kali amin, amin, amin. Masa Nabi naik 3 nak tangga tu, apa yang Rasulullah aminkan? Kami nak tahu. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, semasa aku nak menaiki mimbar tadi, aku terdengar Malaikat Jibril Allah alaihi salam mendoakan kecelakaan, mendoakan kutukan, laknat, kecelakaan lah untuk 3 golongan manusia. Siapa Rasulullah yang dicelakakan oleh malaikat yang Rasulullah aminkan tu?
Malaikat Jibril doakan dia celaka, aku aminkan. Siapa Rasulullah? Berat sangat tu. Siapa Rasulullah? Siapa kami nak tahu? Yang pertama, Nabi bagi tahu, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kutuk dia, aku aminkan. Amin. Geling kepala sahabat-sahabat. Allah, bulan Ramadan, bulan penghapus dosa. Bulan Allah nak hampuskan dosa kita. Bulan ibadah. Tetapi ada golongan yang masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, dia buat maksiat. Dosanya tidak diampunkan. Maka mereka ini didoakan kecelakaan, Nabi aminkan. Dalam bulan puasa, orang duduk puasa menahan diri makan lapar sebab nak dapatkan pahala daripada Allah. Dia elok je pergi makan tengah hari dekat beli makanan bungkus, makan tengah hari. Entah lepak mana-mana dalam jamban pun jadilah makan. Orang elok-elok solat tarawih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Elok pula dia pergi disko joget. Abang jago, abang jago. Tuik. Aduh, elok pula. Duk melangkah kaki tempat-tempat maksiat dalam bulan Ramadan. Orang macam gini didoakan kecelakaan, Nabi aminkan. Itu yang pertama, sahabat geling kepala. Yang kedua Rasulullah. Yang kedua pula ialah siapa? Orang yang ada mak ayah dia, tetapi dia tidak meraih syurga daripada mak ayah dia. Anak derhaka ke Rasulullah? Anak derhaka. Malaikat celakakan dia, aku aminkan. Anak yang tidak kenang budi. Adik-adik, kita kena buat baik kepada mak ayah kita. Sebab mak ayah kita lah punca teras kepada kewujudan adanya kita dekat atas muka bumi ini. Ibu kita mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Ibu misali ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu kita mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Allah, lamanya. Kemudian bila lahir kita, diberinya kita minum susu, dibelai, dijaganya kita sehingga kita dewasa. Ayah kita pula bekerja keluar cari rezeki, kumpulkan duit nak bagi makan kepada kita. Tetapi kita tak buat baik kepada mak ayah kita. Allah, ada juga manusia yang yang derhaka kepada mak ayah dia. Allahu akbar. Memang layaklah didoakan celaka oleh Jibril, Nabi aminkan. Ayah dan ibu kita ni, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, ayah dan ibulah mesti dihormati. Hormat ayah ibu kita. Saya pernah tengok satu video. Dia bawa mak dia naik kereta kan, dia tinggal kat tempat parking. Dia halau mak dia turun. Mak, turun, keluar daripada kereta ni. Mak dia dah tua daripada kereta tu. Ambil kain baju ni. Mak dia tak reti nak ambil kain baju tu lain kereta bonet. Dia ambil kain tu, dia campak dekat mana. Duduk sini. Dia orang dari kampung. Duduk sini nak duduk dengan kita orang, tapi tak pandai menyusahkan kita orang.
Hapus. Ada orang rangka gambar daripada atas. Allah, macam tu sekali layanan anak kepada mak dia. Apa salah dosa mak dia ni? Ada ke mak derhaka kepada anak? Tak ada. Jadi Nabi bagi tahu, walau kana zaliman, walaupun mak ayah kita ni jahat, buat maksiat, jahat sangat mak ayah kita ni, kita sebagai anak kena wajib buat baik kepada mak ayah kita. Sebab mereka ini lah yang melahirkan kita, membesarkan kita. Tapi dia jahat, Ustaz. Ya, jahat. Janganlah kamu ikut kejahatan dia. Buat baik dengan dia. Sebagai kamu menghormati dia sebagai mak ayah kamu. Begitu. Dan ada satu kelebihan mak ayah ni. Bila dia doa untuk anak dia, walaupun dia ni jahat, kaki maksiat, doanya makbul. Dia doa untuk anak dia, Allah akan makbulkan doa tu. Hebatnya doa mak ayah. Sebab itu adik-adik yang ada mak ayah, kena selalu minta dengan mak ayah supaya doakan. Mak doakanlah. Supaya adik-adik jadi orang yang berjaya, berguna, cemerlang dunia dan akhirat. Gitu. Itu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 apa Rasulullah? Sahabat tanya. Nombor 3 ialah orang yang bila dia dengar namaku, dia tidak kembali berselawat kepadaku, malaikat celakakan dia. Malaikat Jibril celakakan dia. Aku aminkan, kata Nabi. Amin. Maksudnya bila kita dengar nama Nabi kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun diam je macam dengar nama kawan kita kan, Leman, Aiman, Menong. Tak boleh. Bila kita dengar nama Nabi, kita kena kembali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat pahala. Kita tidak berada dalam kalangan mereka yang berada dalam ancaman, yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Nabi aminkan. Wa'iyadzubillah. Jauhkan kita daripada 3 golongan ni. Apa golongan pertama? Orang yang dalam bulan puasa dia tak diampunkan oleh Allah. Orang yang ada. Yang kedua, orang yang ada mak ayah tapi dia derhaka. Yang ketiga, orang disebutkan nama Nabi, dia tidak kembali membalas selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Okey. Macam gitu. Baik, seterusnya. Begitu. Sebab itu kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi. Kerana apa? Kenapa kita dituntut sangat untuk berselawat kepada Nabi? Kerana sampai satu masa kelak Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia semasa Nabi hidup. Aku merindui umat aku, satu golongan umat aku yang dia tidak pernah jumpa dengan aku, tetapi dia cinta dan kasih sentiasa ingat padaku. Siapa Rasulullah? Umat aku selepas aku. Kitalah tu. Siapa? Kitalah tu, umat selepas Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak pernah dengan Nabi bercakap. Kita tak pernah pergi tengok Nabi depan-depan. Ya Rasulullah, handsome-nya. Kita tak pernah. Tetapi kita tahu Nabi ada. Kita tahu Nabi sampaikan ajaran ini kepada kita. Kita ingat kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi. Kita sayang kepada Nabi. Bila orang sebut benda tak elok pasal Nabi, kita marah. Kenapa kamu hina Nabi kami? Kita sayang kepada Nabi. Nabi sayang dan kasih kepada kita. Dekat akhirat nanti, satu tempat yang tempat apa dekat akhirat nanti tidak ada tempat yang huru-hara, dahsyat. Tempat keadaan yang Allah sangat marah. Tidak ada kemarahan, melainkan kemarahan pada hari padang mahsyar kelak. Allah marah sungguh masa tu. Siapa yang boleh selamatkan manusia kita semua masa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masa tu semua manusia dibangkitkan. Dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Berjalan kaki tanpa memakai alas kaki. Tak pakai kasut sampai pecah kaki. Ada yang berjalan dengan lidahnya. Ada yang berjalan dengan mukanya. Ada yang berjalan kaki. Melalui perjalanan yang jauh, lama, beratus-ratus tahun berjalan tak tahu nak pergi mana. Mencari siapa yang boleh bantu bagi syafaat ni. Dahaga, lapar. Dan dalam keadaan tu, dalam suasana tu, di padang mahsyar kelak bukan manusia saja dibangkitkan. Makhluk-makhluk Allah lain pun Allah bangkitkan semua daripada Nabi Adam sampailah berlakunya kiamat. Semua makhluk-makhluk yang Allah hidupkan. Satu ketika dahulu Allah matikan, dihidupkan kembali, dikumpulkan. Kita akan berjalan bersama dengan serangga, semut, rimau, gajah, beruang yang dah mati-mati masa zaman Nabi Adam lagi. Keadaan tu huru-hara sangat-sangat. Jin, iblis, syaitan, malaikat pun ada sekali dibangkitkan. Masa tu siapa nak boleh bantu kita? Siapa boleh bagi syafaat kepada kita? Kita pula dalam keadaan tak pakai baju. Huru-haranya keadaan masa tu, ulama bagi tahu bila manusia dibangkitkan, dia nampak mak dia. Mak dia tengah berjalan juga. Dia tak hiraukan mak dia. Sebab masa tu keadaan dia nafsi-nafsi. Semua orang nak selamatkan diri dia sendiri. Dia nampak ayah dia. Dia nampak isteri dia. Dia nampak anak dia. Dia tak hiraukan. Yang penting dia selamatkan diri dia. Siapa yang boleh selamatkan dia berjalan dalam keadaan tak berbaju, berbogel. Sehingga kan isteri Nabi Aisyah bagi tahu, ya Rasulullah, semua dalam keadaan tak pakai baju. Tak pakai baju. Malunya. Masa tu manusia tak ada dah perasaan malu. Sebab manusia tak hirau dah. Pakai baju ke tak pakai baju ke, masing-masing nak pedulikan diri dia sendiri. Siapa boleh selamatkan kita manusia masa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi ada simpan satu doa untuk umat dia. Yang doa tu Nabi simpan tak guna sampai sekarang ni. Nabi nak guna masa dekat padang mahsyar kelak. Masa tu Allah sangat-sangat marah. Nabi simpan doa tu. Ya Allah, ini doa yang aku simpan. Terakhir aku nak gunakan doa ni, ya Allah. Apa yang kamu nak doakan Muhammad Rasulullah? Ummati, umatku ya Rasulullah, umatku ya Rasulullah. Siapa umat Nabi? Orang yang selawat kepada Nabi, orang yang amalkan sunnah Nabi, orang yang kenal Nabi, orang yang cinta kasih kepada Nabi. Orang inilah yang Nabi panggil. Ummati, umat aku, mari umat aku, mari. Nabi panggil kita. Kita akan bersama dengan Nabi, bergembira. Sebab itu kita kena banyak berselawat kepada Nabi, amalkan sunnah Nabi. Sunnah yang apa yang Nabi tinggalkan, kita kena buat supaya dapat meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, ya. Begitu. Sebab itu kita kena sayang Nabi. Kita ni kadang-kadang adik, kita rindu nak jumpa dengan Nabi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi supaya Nabi bantu kita. Adik-adik ya. Adik-adik warga SK Bukit Rahman Putra yang dikasihi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lazimilah lidah kita, basahilah lidah kita dengan sentiasa berselawat kepada Nabi supaya kita jadi umat yang bermakna, umat yang Nabi kasih, yang kita dapat bersama-sama dengan Nabi, jadi geng-geng Nabi nanti masa dekat akhirat, yang mana tidak ada bantuan pertolongan syafaat melainkan bantuan pertolongan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Pernah dengar tak lagu ni? Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Lepas tu apa, lupa dah saya. Tak terbalas apa? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak terbalas indahnya akhlakmu. Apa? Tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dada Al-Quran. Sambunglah adik-adik kat rumah ya. Ustaz pun ingat-ingat lupa lagu tu. Tapi nak bagi tahunya, gitu cerita tentang hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, sekarang ni kita dah tahu, kita kenal Nabi. Kita tahu selawat pada Nabi. Kita tahu ancaman bagi orang yang tidak kembali berselawat kepada Nabi. Kita tahu Nabi ni bagi syafaat dekat kita dekat akhirat. Apa yang kita boleh contohi Nabi? Apa yang kita boleh lakukan supaya kita ini dapat mencontohi Nabi? Kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Perilaku yang Nabi tinggalkan kepada kita, akhlak, panduan, suruhan yang Nabi tinggalkan kepada kita, kita lakukan. Ni ringkaslah Ustaz kongsi hari ni. Yang pertama, jaga solat. Nabi tinggalkan kepada kita, susah payah Nabi naik Isra' Mi'raj, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, panjat langit sampai langit ke-7 nak dapatkan perintah solat. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu sehari semalam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat, kata Nabi. So jaga solat, jangan tinggalkan solat. Hebat macam mana pun kita, kaya banyak mana pun harta kita, apa lagi kehebatan, pakai kereta Lamborghini kau, tapi kita tak solat, rugi. Sepohon kayu kita, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tak guna adik-adik. Hidup 1000 tahun jadi Fir'aun. 1000 tahun. Tak guna. Tengok Fir'aun, kayu hebat tapi berakhir dengan pengakhiran yang sangat rugi, tidak beriman kepada Allah. Kita tak nak jadi macam tu. Kan? Yang kedua, banyakkan baca Quran. Al-Quran ini bila kita baca dapat pahala. Hari Jumaat
Selain kita baca surah Yasin, bacalah surah Kahfi. Banyakkan baca Quran, mengaji. Kita tak erti mengaji, Ustaz, bacalah Iqra. Belajar, jangan tinggal ke Quran. Kalau kita boleh baca, tengok Twitter, TikTok, apa lagi, macam-macam, takkanlah kita tak boleh ambil sedikit masa untuk baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi bagi tahu baca Quran. Quran itu akan bagi syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Yang ketiga, kita jadi orang yang bertakwa. Dalam apa-apa kita nak buat dalam kehidupan kita, kita kena takut kepada Allah. Tiba-tiba berjalan dekat sekolah, dekat pasar malam, dekat mall, jumpa duit RM10, jumpa duit RM3. Kita pun ambil letak dalam poket kita, rezeki. Jangan gitu. Pergi bagi pada tempat-tempat yang mungkin orang tu tercicir dia dicari duit tu apa semua. Kan? Jangan dicuri duit orang tu. Ataupun sampah kita makan aiskrim ke apa, sampah kita buang merata-rata. Tak boleh, berdosa adik-adik. Sebab itu adalah apa-apa yang kita buat, kita kena takut pada Allah. Nak buat jahat pada kucing, nak buat anaya pada orang, nak bully siapa-siapa, kita kena takut pada Allah. Okey? Tak nak hormat cikgu, kurang ajar bercakap dengan mak ayah, kita kena ingat pada Allah. Nanti kalau kita cakap kasar-kasar dengan mak ayah kita, dengan cikgu kita, Allah akan berkasar dengan kita pula. Kita kena ingat macam tu. Okey? Okey, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian ringkas. Sepatutnya dapat dijalankan secara live, tetapi memandangkan ada kekangan-kekangan tertentu, jadi dijalankan atas talian secara rakaman begini. Jadi secara rakaman begini langsung lah ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ustaz Wan Muhammad Taqiyuddin, mohon maaf atas kekurangan dan salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan hari yang kita lalui ialah hari yang kita kenal Nabi, hari yang kita kenal Allah, hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, insya-Allah, supaya hidup kita ni jadi indah. Kerana kita ingat dan kenal Allah. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi, kehendak Allah dipenuhi, pandai menguruskan nikmatnya. Gitu saya tutup dengan lagu ringkas lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insya-Allah itu saja perkongsian Ustaz pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi insya-Allah.